Saya Tia anak perempuan Hari Krishnan, nombor mesej 17 DDT 21F2030. Definisi pendidikan moral. Moral pada dasarnya berasal daripada perkataan Latin mores yang membawa maksud sama seperti etika Ashmore 1987. Namun moral merupakan satu perkara yang lebih merujuk kepada tingkah laku, manakala etika merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan untuk memperbaiki sesuatu keadaan. Moral juga bersifat praktikal kerana moral merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat, dan etika pula bersifat pure etika kerana etika mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut. Sekarang ini menerangkan moral merupakan bahan yang kaji oleh etika, manakala etika adalah ilmu yang mengkajinya. Contoh 15 moral yang boleh dicontohi. Kepercayaan kepada Tuhan. Definisinya adalah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Konsep. Setiap kaum di Malaysia tidak terikat pada satu agama sahaja. Malah mereka bebas mengamalkan kepercayaan atau anutan agama masing-masing. Agama memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia kerana kepercayaan kepada agama Tuhan boleh menjadi sebagai batu asas dalam pembentukan moral individu. Bangsa dan negara juga diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama, inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Ciri-cirinya adalah mematuhi ajaran Tuhan, bersyukur, mengamalkan ajaran agama, menuruti tuntutan agama, mempunyai pegangan agama yang kukuh, amanah. Definisinya adalah sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Konsep merujuk kepada individu yang boleh dipercayai, tidak mengambil kesempatan dengan kedudukan diperoleh untuk kepentingan peribadi serta menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Jujur dan tidak mungkin janji. Amanah dan integriti juga merupakan dua perkataan yang saling beriringan dan memerlukan kerana dengan amanah lahirlah kepercayaan atau integriti. Nilai amanah harus dipelihara dan dijaga agar sampai yang berhak memilikinya. Ciri-cirinya adalah mengamalkan sikap yang boleh dipercayai oleh orang lain dan menjalankan tanggungjawab diberi bersifat jujur. Yang kedua adalah tidak pecah amanah. Yang tiga, tidak berasuah, tidak menyeluri, tidak menyalahgunakan kuasa. Yang seterusnya adalah harga diri. Definisi adalah keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Konsep. Harga diri merujuk kepada penilaian subjektif seseorang berkaitan dirinya sebagai positif atau negatif. Individu yang mempunyai harga diri jenis positif, maka individu tersebut akan menjaga imej diri dan keluarga yang sihat. Namun sekiranya individu tidak mempunyai harga diri dan jenis negatif atau tidak menjaga harga diri, maka model berkemungkinan besar maruah dirinya akan tercemar sehingga menjejaskan nama baik diri dan keluarga. Oleh itu, pengalaman nilai harga diri adalah penting bagi membawa kesejahteraan hidup kepada individu. Ciri-cirinya adalah menjaga nama baik
atau imej diri, menjaga nama baik atau imej keluarga, mengharumkan nama diri, keluarga, masyarakat dan negara, menjaga reputasi. Bertanggungjawab. Definisinya adalah kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Konsep setiap individu harus bertanggungjawab dan melaksanakan semua tugas agar kita boleh hidup sempurna. Dalam konteks sebagai seseorang subordinat, haruslah memainkan peranan sebagai kumpulan pelaksanaan melaksanakan kerja atau tugas yang diberi oleh pegawai dengan passion, semangat, lengkap dan yang terbaik serta selesaikan kerja atau tugas pada masa yang ditetapkan. Ciri-cirinya adalah menjalankan kerja atau tugas yang diberi dengan baik, menjalankan kerja atau tugas dengan lengkap, memainkan peranan sebagai anak, bapa, isterinya atau pekerja dengan baik, menjaga kebajikan orang lain. Kerja atau tugas yang diberi diurus dengan baik. Seterusnya adalah saya, Gurka Sri dari kelas GDT 1A. Nombor matrik adalah 17 GDT 21F2030. Lepas tu adalah hemat tinggi. Definisi, beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Konsep, individu yang bersifat hemat tinggi akan menyebabkan seseorang itu disenangi oleh orang lain. Individu tersebut akan dipandang mulia kerana mempunyai peraturan dan tingkah laku yang bersopan santun dan lembut. Contohnya, meminta maaf ketika melakukan kesilapan dalam memotong perbualan orang lain. Ciri-ciri, berbudi bahasa, bersikap sopan santun, berperibadi mulia, berakhlak baik, menjaga imej diri agar tidak dipandang seorang. Seterusnya adalah kasih sayang terhadap keluarga. Definisinya adalah perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dalam berkekalan terhadap keluarga. Konsep, manusia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga. Maka, keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang asas dan mempunyai pengaruh yang besar dalam mewujud dan membentuk seseorang individu menjadi satu masyarakat penyayang. Sehubungan itu, tunjukkan kasih sayang dan wujudkan interaksi yang sihat serta prihatin terhadap ahli keluarga adalah amat penting. Contohnya, tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur dan yang memerlukan ialah satu amanah. Ciri-ciri, sangat aman menyayangi anggota keluarga, sayangi anggota keluarga dengan kekal abadi, berperan amat menyayangi, mencintai anggota keluarga. Seterusnya adalah hormat dan taat kepada keluarga. Definisi, memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasanya dan pengorbanan tidak ternilai harganya. Oleh itu, individu yang berperanan sebagai anak dikehendaki mengamalkan nilai hormat dan taat kepada keluarga untuk membalas jasa mereka. Lebih-lebih lagi, saling menghormati di kalangan anggota keluarga boleh membentuk peribadi keluarga. Salah satu cara ialah bertegur sapa dan berucap selamat serta ucapan terima kasih dan memohon maaf. Ciri-ciri, menghunjungi setiap anggota keluarga, memberi layanan yang baik terhadap anggota keluarga, mempunyai hubungan yang mulia atau baik dengan anggota keluarga, mengguna panggilan hormat,
mendengar nasihat atau kata anggota keluarga, menghormati perasaan, minat, atau benda dan perlakuan anggota keluarga. Mengekalkan tradisi kekeluargaan. Definisi, menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga. Konsep mengalahkan tradisi keluarga merupakan tanggungjawab setiap ahli keluarga. Sekiranya tradisi atau adat pantang larang kekeluargaan tidak diamalkan, maka tradisi atau adat pantang larang tersebut akan lenyap. Hubungan anggota keluarga juga menjadi ringan dan keluarga menjadi porak-poranda. Contohnya, masyarakat Melayu merayakan Hari Raya Puasa dan masyarakat Cina merayakan perayaan Tung Zui serta masyarakat India merayakan merayakan perayaan Deepavali. Pangkilan tradisi kekeluarga juga merupakan tanggungjawab bersama kerajaan, agensi dan bukan kerajaan kerana tradisi kekeluargaan adalah azana budaya bangsa kita. Ciri-ciri menerima meneruskan warisan atau amalan yang diwarisi keluarga, menghormati tidak memperkenalkan adat resam keluarga yang diwarisi turun-temurun, mengekalkan mengamalkan adat resam dan pantang larang nenek moyang, merayakan atau menyambut perayaan, menghargai tradisi keluarga. Seterusnya adalah tanggungjawab terhadap keluarga. Definisi kewajipan yang harus dilaksanakan oleh sesuatu individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagian, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Konsep tanggungjawab merupakan peranan utama yang harus dilakukan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk memastikan keluarga bahagia, keluarga sejahtera tercapai. Sehubungan itu, setiap ahli keluarga dikehendaki mengetahui dan memainkan peranan masing-masing dengan jujur dan ikhlas serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap keluarga. Selain itu, keharmonian sesebuah keluarga dapat mencerminkan kepribadian anggotanya. Maka secara tidak langsung, ia dapat melihatkan kepribadian mulia seseorang individu. Ciri-ciri peranan terhadap keluarga yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga, tidak mencemarkan nama baik keluarga, tidak menimbulkan kebimbangan keluarga, mewujudkan keluarga sejahtera, mengambil berat terhadap keluarga. Dengan itu, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Definisi kesadaran tentang perlunya memelihara dan memelihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Konsep alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Persekitaran yang bersih membolehkan manusia menyerap udara yang segar dan nyaman serta orang. Ramai boleh melakukan aktiviti luar atau beriadah tanpa gangguan yang menimbulkan perasaan rimau dan tidak selesa. Ramai tumbuh-tumbuhan pula membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan manusia mendapat bekalan oksigen yang secukupnya dan udara dalam persekitaran yang bersih boleh meningkatkan tahap kesihatan manusia. Sehubungan itu, pemeliharaan dan pemeliharaan muka bumi perlu dijalankan oleh semua lapisan masyarakat untuk kebaikan sejagat. Ciri-ciri sedar kepentingan menjaga alam sekitar, tidak mengugat atau mengacam kepentingan ekosistem, tidak memusnahkan atau merosakkan flora dan fauna, habitat haiwan dan tumbuhan tidak musnah atau pupus.
Seterusnya adalah saya, Gunasyila Nurpurba Subramaniam dari kelas DDT 1B. Nombor matrik saya 17F DDT 21F2007. Yang seterusnya adalah menyayangi dan menghargai alam sekitar. Definisinya adalah kesedaran tentang perlunya memelihara dan memelihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Konsepnya adalah alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang bernilai kepada kesejahteraan kehidupan persekitaran yang bersih, membolehkan manusia menyedut udara yang segar dan nyaman, serta orang ramai boleh melakukan aktiviti luar atau beriadah tanpa gangguan yang menimbulkan perasaan rimas dan tidak selesa. Tumbuh-tumbuhan pula membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan manusia mendapatkan bekalan oksigen yang secukupnya. Udara dalam persekitaran yang bersih boleh meningkatkan tahap kesihatan manusia. Sehubungan itu, pemeliharaan muka bumi perlu dijalankan oleh semua lapisan masyarakat untuk kebaikan sejagat. Ciri-cirinya adalah sedar kepentingan menjaga alam sekitar. Kedua adalah tidak mengancam kepentingan ekosistem, tidak musnahkan merosakkan flora dan fauna, habitat haiwan dan tumbuh-tumbuhan tidak musnah pupus. Yang seterusnya adalah keharmonian antara manusia dan alam sekitar. Definisinya adalah keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. Konsepnya adalah keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu untuk mengekalkan berlakunya pencemaran, menjejaskan kualiti kehidupan manusia, merosakkan sistem alam sekitar, penularan wabak penyakit dan menjejaskan sistem akuatik. Oleh itu, manusia dikehendaki menyokong usaha-usaha seperti meroka hutan secara terkawal dan melaksanakan pembangunan yang terancang untuk menguruskan alam secara bijaksana agar bencana alam tidak berlaku. Ciri-cirinya adalah menjaga hubungan yang baik, sejahtera antara manusia dengan alam, menjaga kualiti kehidupan antara manusia dan alam, kekalkan flora dan fauna. Seterusnya adalah kemampanan alam sekitar. Definisinya adalah pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai bertanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Konsepnya adalah manusia harus menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan alam sekeliling. Selain itu, manusia harus mengamalkan nilai kemampanan terhadap alam sekitar sebagai bertanggungjawab bersama untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. Maka setiap lapisan masyarakat harus mengetahui dan memahami kepentingan alam sekitar serta menerima dan mematuhi alam sekitar dan undang-undang berkaitan dengan kemampanan alam sekitar seperti Akta Kualiti Alam Sekitar bagi menjamin keseimbangan alam. Ciri-cirinya adalah memikul tugas bersama bagi mengekalkan keseimbangan alam sekitar, menjaga alam sekitar muafakat, bekerjasama bagi menjaga alam sekitar, memainkan peranan secara bersemangat berpasukan bagi memelihara alam sekitar, memastikan ekosistem terpelihara dan menghargai dan bersyukur nikmati kurniaan Tuhan. Seterusnya adalah cinta akan negara. Definisinya adalah perasaan sayang dan bangga kepada negara serta mengekalkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Konsepnya adalah cinta akan negara dan konteks ulang tahun kemerdekaan dan kebebasan negara daripada tekanan penjajahan seperti yang telah warga negara Malaysia lakukan dalam perayaan menyambut secara besar-besaran pada setiap 31 Ogos. Cintakan negara itu bukanlah hanya satu semangat dan azam baharu yang
dirasakan pada tarikh tersebut. Malah kecintaan ini haruslah dihidupkan dan direalisasikan dengan pembangunan jiwa, raga dan setia nurani serta fizikal dan pemikiran yang seterusnya. Anak Malaysia juga harus berbangga dengan kepelbagaian agama dan budaya, tradisi dan adat resam serta berbagai bahasa yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Ciri-cirinya adalah menyayangi, kagum, berpatriotik terhadap negara, mengutamakan kepentingan negara, menyokong usaha program negara, cinta yang tidak berbahagi terhadap negara, mendukung prinsip rukun negara, menghormati lagu negaraku kebangsaan. Seterusnya adalah taat setia pada raja dan negara. Definisinya adalah kepatuhan dan kesetiaan yang berkaitan kepada raja dan negara. Konsepnya adalah kesetiaan kepada raja dan negara terangkum dalam prinsip rukun negara yang kedua. Prinsip ini amat penting diamalkan bagi melahirkan rakyat yang taat setia kepada pemerintah dan negara. Setiap warga negara haruslah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada raja dan negara kerana raja melambangkan perpaduan negara. Selain itu, setiap warga negara haruslah mencurah bakti dengan tahap setia demi kedaulatan negara yang mengekalkan diri daripada terlibat dengan anasir-anasir subversi yang akan mengancam keselamatan negara. Ciri-cirinya adalah mengutamakan raja dan negara, menjunjung perintah raja dan negara, patuh kepada raja dan negara, menghormati kepimpinan bendera negara, tidak membocorkan rahsia negara kerajaan. Sekian, terima kasih.